Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seorang yang benar-benar bertakwa, seorang yang benar-benar baik, benar-benar soleh, benar-benar beriman, dia akan merasakan bahawa seluruh kehidupan dia itu banyak melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Walaupun sebenarnya dia telah mengorbankan hartanya, seluruh kehidupannya yang zahir dan yang batin untuk Islam. Tetapi kerana takwanya, dia sangat merasakan di dalam hatinya bahawa dia telah banyak membuang masa dalam kehidupannya. Sungguh ajaib pemikiran seorang wali Allah atau orang yang bertakwa. InsyaAllah pada petang ini, saya akan kongsikan ilmu rasa-rasa dalam hati seorang wali. Sebagaimana yang telah kita mungkin faham bahawa wali-wali ini adalah merupakan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sangat menjauhkan diri daripada dosa, daripada maksiat. Tetapi dalam masa yang sama, entah macam mana, dia boleh merasakan dirinya yang paling tidak selamat. Merasakan dirinya paling jahat. Dia tidak merasakan diri dia lebih baik lagi daripada orang lain. Sungguh ajaib hati seorang wali. Jadi, moga-moga apa yang akan saya sebutkan ini dan akan saya canaikan ini, mudah-mudahan kita boleh kaitkan dengan diri kita, yang mana kita telah banyak membuang masa. Bukan setakat membuang masa, tetapi membuat dosa yang begitu banyak, terutamanya diri saya sendiri. Jadi mudah-mudahan kita ambil iktibar, ambil pengajaran untuk kita sama-sama baiki diri, untuk sama-sama kita memikirkan secara serius dosa-dosa yang berkepuk-kepuk yang telah kita lakukan sekian lama. Kata wali ini lagi, usiaku telah lanjut menjangkau 60. Usiaku telah sampai ke hujung macam matahari di waktu maghrib. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau umur kita 40, 50, 60, jadi kita sepatutnya merasakan kita ini telah berusia, telah tua. Jadi telah sampai ke hujung, dah sampai usia maghrib. Tidak mungkin patah ke belakang lagi. Macam mana kita nak repair, nak kita baiki masa kita yang berlalu, tak boleh dah. Masa yang berlalu tetap berlalu dan terus berlalu. Oh, sedihnya aku, hampir seluruh hidupku aku sia-siakan. Bayangkan satu hari 24 jam, setiap saat, detik dan ketika, kita telah melakukan banyak aktiviti yang sia-sia. Sebenarnya wali ni, sebagaimana saya tegaskan tadi, hidupnya penuh dengan ibadah. Hidupnya penuh dengan kebaikan. Tapi tetap dia merasa hamba, dia rasa banyak kekurangan. Kita yang banyak dosa, banyak maksiat, banyak aib kekurangan ini tak rasa begitu. Tapi dia boleh pula rasa sedahsyat-dahsyatnya perasaan seorang hamba. Katanya lagi, sedihnya aku, hampir seluruh hidupku aku sia-siakan. Tidak ada ibadah yang sempurna aku lakukan. Kalau kita suluh diri kita, adakah sembahyang kita subuh, zuhur, maghrib, isyak itu sempurna? Benar-benar penuh khusyuk, boleh fokus, benar-benar dapat rasa kehambaan? Katanya lagi, tidak ada bakti kepada manusia yang boleh dibanggakan. Masaku aku habiskan dengan makan, minum, tidur, rehat dan dalam kelalaian.
Sebenarnya wali tidak begitu. Wali ni banyak memperjuangkan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Tapi bila kita suluh diri kita, kita yang macam tu. Banyak makan minum, niatnya pun tak ada. Tidur meroloh begitu dah. Rehat dalam kelalaian, luklak entah apa benda lah. Tu saya lah tu. Atau orang kata buang-buang masa yang tidak karuan. Berjalan-jalan yang tidak tentu haluan. Aduh, seluruh perjalanan hidupku hampir ke neraka daripada ke syurga. Kalaulah saya yang bersyarah, yang bercakap, yang sedang beri kuliah ini, saya tidak bertemu dengan Fatah Tamimi, tak tahulah. Malang sungguh. Jadi mendapatkan Fatah At-Tamimi ini, bukan nilai dia 1 bilion tuan-tuan. 1 bilion tu Masya Allah, banyak tu, mahal tu. 1000 juta. Tapi mendapatkan Fatah At-Tamimi itu lebih mahal daripada itu. Tetapi ramai orang sedih betul. Dia tak faham, dia tak boleh terima, dia degil, dia ketegak. Dia tak percaya. Dia tak percaya Fatah At-Tamimi itu benar-benar Fatah Tamimi. Dia tak yakin pun. Dia kata lagi macam-macam. Subhanallah. Katanya lagi, kakiku lebih banyak ku langkahkan ke neraka dari ke syurga. Cuba kita renung suluh pada kehidupan kita. Kita daripada umur 15 tahun ni macam mana? Dengan riaknya, takabur, sum'ahnya, dengan takabur, dengan cakap entah apa-apa, ajak bergaduh, mengumpat. Tambah-tambah lagi kalau tak duduk dalam jamaah. Tak duduk dalam jamaah kebenaran. Pagi, petang, siang, malam, tak apa-apa yang dibuatnya. Aduh. Makan, minum, ikut suka saja. Allahu Akbar. Jadi apabila usia kita meningkat tua, bila kita sedar diri kita semakin hampir dengan kubur, entah beberapa langkah lagi kaki kita ni yang tinggal untuk sampai kepada kubur nak mati. Kata wali ni lagi, aku bimbang apakah langkah yang baki ini menghala ke syurga atau ke neraka. Ada orang yang masa dulunya baik, matinya su'ul khatimah. Ada orang yang baik-baik-baik, di hujungnya matinya buruk, su'ul khatimah. Ada orang yang jahat, matinya husnul khatimah. Dan kita walaupun banyak mana amalan kita, itu pun belum tahu lagi ikhlas ke tidak. Kita tak tahu penghujungnya. Jadi kita kena bimbang, bukan confident, bukan rasa selamat. Jadi kalau kita confident, rasa selamat, maka kita ni tertipulah dalam ibadah kita. Sedangkan kita dah tua, dah berpuluh-puluh tahun hidup di dunia ini. Jadi sebenarnya kita yang perlu bimbang langkah-langkah kita ini menghala ke syurga atau ke neraka. Dengan dosa mata kita, dosa telinga kita, dosa syahwat, mengikut nafsu, macam-macam dosa. Subhanallah, astaghfirullahalazim. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang maha baik memberi peluang kepada kita untuk kita terus baiki diri dan bertobat. Kata wali ini lagi, aku tidak pasti, Tuhanlah yang lebih mengetahui. Aku hendak tebus kembali, tidak mungkin lagi, usiaku telah lanjut. Kalau kita nak patah balik ke belakang, tidak mungkin. Konon-kononnya kita nak patah balik ke belakang, nak mula hidup baru, boleh? Takkan boleh. Usia kita telah lanjut, kita telah tua, banyak dosa yang telah kita lakukan, banyak dosa yang tersembunyi, banyak dosa yang tersorok, banyak dosa besar, banyak dosa-dosa syirik yang telah kita lakukan. Siapa makan cili, dia terasa pedas. Siapa makan nangka, dia terasa getahnya. Lebih-lebih lagi saya yang bercakap ini, terasalah sangat. Adakah masa lagi untuk saya, untuk menebus dosa-dosa saya? Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kata wali ini lagi,
Segala tenagaku yang fresh telah hilang. Maklumlah kita dah tua. Tenaga yang sedikit dan lemah ini tidak mampu lagi membuat kerja-kerja yang gemilang. Oh sedihnya. Aku telah mensia-siakan umurku. Wal as, demi masa Allah bersumpah manusia berada dalam kerugian. Tidak ada lain jalan melainkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata wali ni lagi, aku serahkan diriku padamu ya Allah yang penuh dengan dosa-dosa ini. Aku menyesal sungguh ya Allah. Aku menyesal sungguh ya Tuhan. Aku kesal dengan perbuatanku ini. Keampunanmu yang kuharapkan. Kemaafanmu yang aku minta. Kalau boleh, keredaanmu lah yang aku pinta. Jika engkau ya Allah mengazab aku ini kan hamba-Mu jua. Dan jika engkau ampunkan aku ya Allah, kebesaran-Mu tetap sempurna. Tidak ada kurangnya. Ampunkanlah aku ya Allah. Kalaupun bukan dengan rahmat-Mu, tapi dengan kemaafan-Mu ya Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, demikianlah keluhan hati seorang wali. Bukan seorang yang fasik, bukan seorang yang terang-terang berbuat dosa, tetapi hatinya sangat merasa berdosa, sangat merasa bersalah terhadap Tuhannya. Patut kitalah yang terang-terang saya ni banyak melakukan dosa. Bolehkah tertebus? Dah tua dah. Bolehkah tebus semuanya itu? Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, wajib mesti kita bersangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala yang maha baik. Demi Allah, wajib kita bersangka baik dan yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala boleh mengampunkan dosa-dosa kita yang sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di padang Sahara. Rupa-rupanya untuk menjadi seorang wali, untuk mendapatkan hati wali, kita tak boleh rasa bagus langsung. Kita duk pandang dosa sahaja. Kita duk pandang salah kita. Sampai tak ada masa kita nak memegah, nak bangga dengan kebaikan atau amalan kita. Maka beri perhatian baik-baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Begitulah yang saya nak kiaskan apabila kita ada bercita-cita untuk masuk ke syurga bighairi hisab. Ini perlu ada. Jangan kita jadi orang yang berlebih kurang. Jadilah ustaz. Jadilah ustaz. Saya beramal setakat ni pun. Ini pun mujur ustaz. Setengah orang lain lagi teruk. Kita tak boleh macam tu. Kita kena bersemangat. Kita kena berjiwa besar. Kita kena bercita-cita tinggi untuk mendapatkan keredaan Allah. Masa walaupun usia kita sudah meningkat, tak kira lah kita 40 tahun, 50, 60, 70, 80, 100 tahun sekalipun, wajib kita terus mengusahakan untuk mendapatkan keredaan Allah. Kita ada masa lagi. Sebab itu digunakan istilah taubat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, di akhir zaman dalam negara Malaysia ini, banyak ujian, banyak masalah, banyak dugaan, banyak pancaroba, banyak dosa dan maksiat bermaharaja lela. Kita pun sendiri melakukan dosa-dosa, sengaja, tak sengaja, yang terang, yang disembunyikan dan macam-macam lah bentuk dosa. Maka tetaplah kita kena mujahadah, baiki diri, tetaplah kita kena bersangka baik. Dan ada lagi satu peluang untuk semua orang rakyat Malaysia yang beragam Islam khususnya, kena mendapatkan jamaah kebenaran. Bukanlah saya ni sebagaimana orang tuduh macam-macam, ini orang dah istihar sesat pun duk kata lagi memang taksub gila. Bukan macam tu, subhanallah. Akhir zaman sekarang ni fitnah pun dahsyat. Dahsyat betul fitnahnya. Orang tak nampak kebenaran dah. Tak nampak. Lagilah ulama-ulama nak membela kebenaran. Macam nak bela Fatah ini bukan senang. Bukan senang.
Jadi tuan-tuan, nak masuk syurga bukan senang. Nak jadi orang benar-benar bertakwa, benar-benar baik bukan senang. Subhanallah. Saya rasa sekadar itu yang saya nak kongsikan. Iaitu kepada yang rasa dirinya dah tua, dah sakit-sakit, dah banyak penyakit, rasa banyak masalah, rasa banyak dosa yang telah dilakukan. Fikir-fikirkanlah. Usiaku telah lanjut. Kalau lebih-lebih macam saya ni, dah dekat 60 tahun, dah tua dah. Jadi kepada saudara-saudari, kepada yang tua-tui, marilah kita sama-sama mujahadah. Janganlah kita bersifat sombong. Janganlah rasa diri kita selamat. Marilah kita terus mencari apa? Mencari mutiara melalui Fatah At-Tamimi. Inilah dia tokoh akhir zaman yang disimpan dalam negara kita Malaysia ini. Kita kena jadi orang yang terbuka, broad-minded. Jadi mudah-mudahan kita dapat hidayah. Hidayah ni mahal. Bukan boleh kita kata, aku nak beli hidayah 1,000, 2,000, 1 juta. Tak boleh. Milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi marilah kita insafi dosa kita. Kita bukan takut dosa kerana manusia dah tahu. Tapi kita takut dosa kerana Allah marah pada kita yang melakukan dosa, melanggar syariat. Jadi sekadar itu yang saya nak kongsikan. Mudah-mudahan syarat untuk menjadi pengikut kepada Fatah At-Tamimi, syarat untuk menjadi pengikut kepada Imamul Mahdi dapat kita penuhi. Iaitu baiki diri, baiki diri, baiki diri. Bukannya belagak. Bukannya action. Bukannya rasa diri itu hebat. Rasa diri berilmu. Lebih tahu daripada orang lain. Saya syarah ni pun atas tanggungjawab. Niatkan lillahi ta'ala. Mudah-mudahan semuanya selamat. Doakan saya yang banyak dosa ini. Ampun maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.